Rasuah didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar undang-undang. Rasuah secara umumnya melibatkan pemberian suapan kepada seseorang sebagai balasan. Berdasarkan statistik yang telah direkodkan dalam portal rasmi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu SPRM, terdapat peningkatan kepada bilangan kes rasuah di Malaysia dari 2018 sebanyak 894 kes jika dibandingkan pada 2022 iaitu sebanyak 909 kes. Antara faktor yang menyebabkan rasuah ini berlaku adalah kerana nilai integriti seseorang yang rendah, tidak mempunyai jati diri yang kuat dan disiplin kerja yang rendah. Terdapat 3 objektif utama dalam kajian ini, antaranya ialah: yang pertama, untuk mengenal pasti punca dan isu rasuah, untuk menjelaskan langkah-langkah mengatasi isu rasuah dalam kalangan masyarakat, dan untuk mengkaji kesedaran masyarakat tentang rasuah. Seterusnya, terdapat 3 tujuan kajian. Yang pertama, faktor isu rasuah di Malaysia. Kedua, langkah-langkah mengatasi rasuah. Dan yang ketiga, kepentingan bebas rasuah. Kes rasuah melibatkan ketirisan perolehan kerajaan di kalangan penjawat awam dilihat semakin kritikal. Tanpa mendedahkan statistik berkenaan, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Seri Azam Baki berkata, hampir 50% kes ketirisan perolehan banyak berlaku membabitkan agensi kerajaan. Jelas beliau, siasatan SPRM menunjukkan apabila berlaku ketirisan, terdapat elemen rasuah yang menyebabkan sesuatu nilai perolehan kerajaan meningkat. Beliau memberi contoh, jika sesuatu perolehan kerajaan bernilai RM1 juta, maka nilai rasuah juga akan naik berbanding nilai asas. Tambahnya, SPRM memerlukan pakar dalam perkara berkenaan dan akan bekerjasama dengan Jabatan Kerja Raya JKR untuk membuat penilaian semula. Video tersebut merupakan isu pertama dalam kajian ini, iaitu skandal rasuah di sektor pekerjaan awam. 2 kaki tangan JKR daerah Mesir yang bernama Muhammad Idham Mokhtar berusia 38 dan Muhammad Sukrida Muhammad Syukur yang berusia 44 mengaku terlibat dalam kes rasuah di hadapan Hakim Datuk Ahmad Kamal Arifin Ismail. Muhammad Idham didakwa menerima wang berjumlah RM9,000 dan Muhammad Sukrizal yang menerima wang berjumlah RM5,000 untuk diri sendiri daripada seorang individu yang berusia 44 tahun melalui akaun bank yang dimiliki oleh syarikat individu berkenaan. Antara cabaran dalam isu ini adalah sistem undang-undang dan pelaksanaan hukuman yang lemah. Hal ini kerana tidak semua negara mempunyai undang-undang yang kukuh dan berkesan untuk mengatasi rasuah ini. Cabaran yang kedua iaitu kekurangan pendidikan dan kesedaran yang lemah. Hal ini kerana penghayatan etika memerlukan masa yang lama untuk membantu dan membentuk sasiah seorang dengan sikap yang positif. Penjawat awam adalah kumpulan terbesar ditahan dan disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Selangor antara 2018 dan 2022. Pengarahnya Alias Salim berkata seramai 170 penjawat awam telah ditahan, diikuti 84 pekerja swasta, 50 orang awam dan masing-masing 5 ahli politik serta individu daripada syarikat berkaitan kerajaan. Sepanjang tempoh tersebut, 314 tangkapan yang dibuat menunjukkan tahun 2022 merekodkan angka tertinggi iaitu sebanyak 72 tangkapan, diikuti 2018 dan 2021. Katanya 2020 menunjukkan pembukaan kertas siasatan tertinggi sepanjang tempoh 5 tahun tersebut iaitu 64 kertas siasatan. SPRM Selangor turut mencatatkan sitaan berjumlah RM366,845 selain melucut hak rampasan pesalah rasuah bernilai lebih RM1.7 juta. Berdasarkan data Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di negeri Selangor, dalam tempoh 2018 hingga 2022, pegawai awam merupakan kumpulan terbesar yang terlibat dalam isu rasuah di negeri Selangor. Sebanyak 170 orang pegawai awam ditahan dalam tempoh tersebut. Selain itu, diikuti oleh 84 orang pekerja syarikat swasta, 50 orang awam, 5 orang ahli politik dan 5 individu yang berkaitan dengan agensi kerajaan. SPRM Selangor telah mencatatkan sitaan berjumlah RM366,845 selain melucut hak rampasan pesalah rasuah bernilai RM1.7 juta. Tindakan yang dilakukan oleh Badan SPRM dengan mengadakan 406 ceramah khusus dan 721 program bagi mencegah rasuah kepada agensi kerajaan, swasta, syarikat berkaitan dan pertubuhan bukan kerajaan. Antara cabaran kepada SPRM dalam menjalankan tugasnya adalah menerangi kes-kes rasuah yang semakin kompleks dan melibatkan pihak-pihak yang berpengaruh. Selain itu, SPRM juga perlulah melaksanakan bahawa tindakan yang diambil adalah adil dan tidak memihakkan kepada mana-mana pihak. SPRM perlulah memperkuatkan kerjasama dengan agensi-agensi lain seperti Jabatan Audit Negara. Seterusnya, SPRM juga perlulah meningkatkan kecekapan dan keberkesanaan dalam menjalankan tugasnya, termasuklah melaksanakan pertukaran silang pegawai dengan agensi-agensi lain. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhi hukuman penjara 4 tahun dan denda RM1 juta
terhadap bekas timbalan pengarah kanan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Sabudin Mohamed Saleh atas dua pertuduhan memperoleh suapan berjumlah RM200,000 bagi mengeluarkan permit kerja. Hakim K. Muniandi membuat keputusan itu selepas membenarkan rayuan pendakwaan untuk mengenepikan keputusan Mahkamah Session pada 15 September tahun lalu yang membebaskan Sabudin 62 tahun daripada kedua-dua pertuduhan di akhir kes pembelaan. Muniandi bagaimanapun membenarkan permohonan Peguam Sabudin K. Tivandran untuk menangguh kes pelaksanaan hukuman dan sabitan sementara menunggu rayuan akhir di Mahkamah Rayuan. Sabudin yang memakai sut kelabu dan berkursi roda kerana mengalami masalah sakit lutut kelihatan tenang sepanjang prosiding. Pada 18 Disember 2020, Mahkamah Session membebaskan Sabudin daripada kedua-dua pertuduhan di akhir kes pendakwaan. Bagaimanapun, Sabudin diperintah membela diri atas kedua-dua pertuduhan selepas Mahkamah Tinggi pada 24 Mac 2022 membenarkan rayuan pendakwaan untuk mengetepikan keputusan Mahkamah Session. Menurut pertuduhan Sabudin yang ketika itu timbalan pengarah kanan di Jabatan Kejuruteraan Awam dan Pengangkutan Bandar DBKL didakwa memperoleh suapan wang tunai daripada Wong Mei Kwan. Wong ialah subkontraktor Dusari Niaga yang melaksanakan kerja-kerja penerapan semula jalan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sabudin didakwa mengikut Seksyen 17(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Isu dan cabaran yang ketiga adalah mengeluarkan permit kerja tidak mengikut terma dan syarat. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur menjatuhi hukuman penjara 4 tahun dan denda RM1 juta terhadap bekas timbalan pengarah kanan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL Sabudin Mohamed Saleh 62 atas dua pertuduhan memperoleh suapan berjumlah RM200,000 bagi mengeluarkan permit kerja. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, Sabudin yang ketika itu timbalan pengarah kanan di Jabatan Kejuruteraan Awam dan Pengangkutan Bandar DBKL didakwa memperoleh suapan wang tunai itu daripada Wong Mei Kwan. Wong ialah subkontraktor Dusari Niaga yang melaksanakan kerja-kerja penerapan semula jalan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi tahun 2018 hingga 2022 dan suapan itu adalah sebagai upah mengeluarkan permit kerja kepada syarikat berkenaan. Cabaran yang dihadapi oleh mereka. Yang pertama sekali, mereka akan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap dan sistem pemerintahan tempatan secara keseluruhan. Keduanya ialah menarik perhatian media dan masyarakat yang boleh memberikan tekanan tambahan kepada DBKL. Yang last sekali adalah boleh merencanakan projek dan pembangunan di kawasan diuruskan oleh DBKL. Kesimpulan daripada kajian ini, pembentukan kerja rasuah dalam kalangan masyarakat perlu ditangani secara proaktif supaya dapat memberi kesedaran yang lebih mendalam tentang aktiviti rasuah dan semakin berleluasa sama ada dalam sektor pendakwa awam atau swasta. Berdasar kajian yang dibincangkan ini, punca-punca yang menyumbang kepada gejala rasuah dalam kalangan masyarakat adalah seperti sifat integriti tidak kukuh, pegangan agama yang kurang kukuh, faktor dalaman seseorang tidak mempunyai jati diri yang kukuh, disiplin kerja yang rendah dan juga faktor ekonomi sebagai punca utama kepada amalan rasuah. Hakisan nilai integriti di dalam sesebuah negara, terutamanya pemimpin politik dan penjawat awam, akan mengakibatkan kebincangan pentadbiran sehingga memusnahkan sesebuah negara dan bangsa. Rasuah merupakan satu penyakit kerana ia memberikan impak besar dalam perkembangan ekonomi dan kelinciran pembangunan masyarakat. Gejala rasuah memberi impak negatif dan merosakkan integriti institusi, merugikan pembangunan ekonomi dan merenjatkan kemakmuran sosial dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Berdasarkan perbincangan ini, pendekatan menyeluruh adalah dilaksanakan dengan pelibatan setiap golongan masyarakat, termasuk pengukuhan etika dan nilai murni, terutamanya berintegriti tinggi dalam tanggungjawab diri sendiri dan pelaksanaan hukuman tegas ke atas pesalah gejala rasuah. Selain itu, kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan rasuah dan penambahbaikan dari semasa ke semasa bagi mengurangkan aktiviti rasuah di Malaysia. Di samping meningkatkan keberkesanan pencegahan terhadap rasuah yang berlaku di negara kita ini. Akhir sekali, sifat integriti yang kukuh merupakan asas utama dalam pencapaian persekitaran bebas rasuah. Pendidikan etika dan moral perlu dilaksanakan bagi memberi kesedaran kepada masyarakat dan membuka persepsi rakyat dalam aspek ketulusan, amanah dan jujur dalam melaksanakan tugas. Justru transformasi kepemimpinan berintegriti memperkukuhkan tatbik urus negara yang terbaik dengan mengikuti etika dan peradaban yang positif dari atas ke bawah sesebuah negara bangsa demi kesejahteraan masyarakat.